Salam Madani dan salam sejahtera kepada semua PTN negeri. Okey, saya Cikgu Anand selaku PTK kebangsaan untuk Carnival STEM untuk pertandingan Young Robotics Challenge. Okey, selamat datang. Kalau tuan-tuan puan-puan lihat pada kertas konsep yang terkini, Young Robotics Challenge merupakan anjuran bahagian kurikulum dan kesenian BSKK Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dengan kerjasama semua Jabatan Pendidikan Negeri JPN. Pertandingan ini menjadi platform dalam pertumbuhan inovasi robotik dalam kalangan murid sekolah rendah dan juga sekolah menengah dengan penghasilan robot menggunakan teknologi mikropengawal untuk melaksanakan cabaran robot yang ditetapkan. Kemahiran yang dapat dikembangkan melalui pertandingan ini meliputi penyelesaian masalah secara inquiry, membuat penyelidikan dan analisis, kemahiran pengaturcaraan, kreativiti dalam mereka membuat kejuruteraan, kerja berpasukan, komunikasi dan literasi digital. Okey. Kalau tuan-tuan puan-puan lihat pada syarat pertandingan Young Robotics Challenge, yang pertamanya, pertandingan ini dijalankan secara bersemuka. Pertandingan ini terbahagi kepada dua kategori, iaitu kategori sekolah rendah melibatkan murid tahun 1 hingga tahun 6 dan sekolah menengah melibatkan murid tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Setiap penyertaan terdiri daripada 3 orang murid dan seorang guru pembimbing. Hanya 2 pasukan terbaik daripada sekolah menengah dan 2 pasukan terbaik daripada kategori sekolah rendah sahaja akan mewakili negeri ke peringkat kebangsaan. Okey, kalau tuan-tuan puan-puan lihat pada kertas konsep dalam bahagian maklumat pertandingan, cabaran robot adalah cable car robot, di mana peserta perlu membina satu robot yang bergerak pantas pada satu besi hollow box yang diwarnakan dengan warna hitam dan putih yang diletakkan di antara dua meja dengan ukuran yang telah ditetapkan. Tuan-tuan boleh rujuk landasan pertandingan seperti dalam lampiran 1A. Tuan-tuan boleh rujuk susunan radas landasan pertandingan seperti lampiran 1A dan senarai peralatan yang digunakan dalam lampiran 1B. Robot perlu melaksanakan tugasan yang ditetapkan mengikut kategori pertandingan seperti yang berikut. Kalau tuan-tuan puan-puan lihat, okey, untuk kategori sekolah rendah, okey, robot bermula dalam kawasan AB perlu bergerak mengambil bola di titik A. Robot membawa bola pingpong tersebut untuk dimasukkan ke dalam bekas di kawasan BC dan meneruskan gerakan ke titik D. Di D, robot akan berhenti dan pengiraan masa kita akan kira sampai di D. Yang keduanya, untuk kategori sekolah menengah, robot bermula di kawasan CD, bergerak ke titik A untuk mengambil bola pingpong. Kemudian robot membawa bola pingpong tersebut untuk dimasukkan ke dalam bekas di kawasan BC dan meneruskan gerakan ke D dan berhenti di D. Dimensi maksimum robot adalah 30 cm panjang, 30 cm lebar dan 30 cm tinggi. Jika dimensi tersebut tidak mematuhi syarat ini, maka penyertaan pasukan akan dibatalkan. Jenis dan bilangan mikropengawal yang boleh digunakan untuk robot yang dibina adalah bebas. Maksudnya, tuan boleh gunakan jenis robot yang berbeza. Maksudnya boleh guna EV3, boleh guna Arduino, boleh guna Rero, Microbit dan sebagainya. Okey. Dan jenis bilangan jenis bilangan sensor, motor dan komponen-komponen untuk mereka bentuk robot juga adalah bebas mengikut kreativiti masing-masing. Format pertandingan pula, pasukan membawa robot telah siap ke pertandingan. Pertandingan akan dijalankan dalam 2 pusingan seperti jadual 1 di bawah. Okey, masa untuk persediaan robot, maksudnya pemasangan robot pada litar, pasukan akan diberikan 10 minit untuk memasang pada litar robot pada litar tersebut. Keduanya,
Pembentangan lisan dan sesi soal jawab 5 minit satu kumpulan. Uji lari, testing Okey, 60 minit. Pertandingan pusingan pertama kita berikan 5 minit satu pasukan. Pusingan kedua pula uji lari 60 minit. Pertandingan pusingan kedua 5 minit satu pasukan. 3 set landasan pertandingan akan disediakan oleh pihak pengelola bagi setiap kategori. Untuk sesi uji lari, setiap pasukan hanya diperuntukkan 3 minit sahaja untuk membuat ujian pada satu-satu masa. Pasukan yang ingin membuat uji lari perlu beratur bersama dengan robot. Sekiranya ahli pasukan beratur tanpa robot, pasukan lain boleh memotong barisan pasukan tersebut. Masa akan bermula apabila arahan mula dari juri kawasan permulaan robot. Jika pasukan tidak sengaja menggerakkan robot tersebut, arahan mula dari juri, pasukan tersebut perlu memulakan robot tersebut di kawasan permulaan. Masa akan diberhentikan apabila bahagian hadapan badan robot sampai di titik D. Tuan-tuan boleh rujuk di lampiran 1. Okey. Tempoh masa maksimum untuk robot menyelesaikan cabaran adalah 5 minit. Percubaan dan masa anda berakhir jika masa cabaran 5 minit tamat dan pasukan memberitahu hakim stop. Selepas masa bermula, jika robot tidak dapat berfungsi sebagaimana yang diinginkan, seperti robot jatuh, bola pingpong jatuh, robot tidak bergerak, maka pasukan boleh memulakan semula percubaan tetapi masa tetap berjalan sehingga tempoh masa 5 minit berakhir. Okey. Proses penilaian pula, penjurian dihakimi oleh 3 panel juri setiap kategori, seorang satu juri setiap landasan pertandingan. Kriteria penilaian markah terbagi kepada 2 cabaran untuk setiap kategori. Cabaran A, pembentangan lisan dan sesi soal jawab. Markah diperuntukkan adalah 20 markah. Di cabaran A terdapat 2 bahagian, iaitu yang pertamanya setiap pasukan diberi masa 5 minit untuk membuat pembentangan tentang reka bentuk kejuruteraan robot, komponen yang digunakan, konsep mekanikal yang terlibat dan carta alir sukut fungsi robot. Markah maksimum untuk sesi ini adalah 10 markah. Yang bahagian kedua pula, setiap pasukan perlu menjawab 2 soalan daripada para hakim. Markah maksimum untuk sesi ini adalah 10 markah. Cabaran B, cabaran robot. Ini yang paling penting sekali untuk perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Robot akan mengumpul markah berdasarkan kejayaan tugasan seperti dalam jadual 2, di mana robot dapat mengambil bola pingpong 20 markah. Robot berjaya masukkan bola pingpong ke dalam bekas sepenuhnya 20 markah. Tiada markah diberi sekiranya bola pingpong dari luar melantun ke dalam bakul. Robot sampai ke titik D 10 markah. Kepantasan 30 markah. Untuk markah kepantasan, markah untuk kriteria ini hanya diberi kepada pasukan yang telah berjaya melengkapkan tugasan task di B1, B2 dan B3. Maksudnya, markah kepantasan hanya diberikan kepada pasukan yang telah dapat mengambil bola pingpong, memasukkan bola pingpong ke dalam bekas sepenuhnya, dan robot pasukan tersebut sampai ke D. Jika robot tu dapat selesaikan B1, B2 dan B3, maka pasukan tersebut layaklah untuk menerima markah kepantasan. Katakan robot tersebut mengambil bola pingpong tetapi tidak berjaya memasukkan bola pingpong ke bekas sepenuhnya. Maka markah untuk pasukan tersebut tidak layak diberikan markah kepantasan. Saya ulang balik, robot tersebut tidak layak untuk diberikan markah kepantasan jika B1, B2 dan B3 tidak dapat diselesaikan sepenuhnya dalam satu-satu pusingan. So selepas itu, kalau tuan-tuan puan-puan lihat, markah tertinggi terbaik pasukan dalam 2 pusingan pertandingan akan diambil kira dalam penentuan kedudukan. Kedudukan keseluruhan pasukan akan ditentukan berdasarkan markah tertinggi. Markah cabaran A 20% dan markah cabaran B 80%.
Jika wujud kesamaan markah pada pasukan, maka berat robot akan menentukan kedudukan pasukan tersebut. Robot yang ringan akan menduduki kedudukan teratas berbanding robot yang berat. Maksudnya, kita ada tie dekat sana. So, apa yang kita boleh, hakim akan menentukan kedudukan berdasarkan berat robot. Maksudnya, robot yang ringan akan mendahului robot yang berat lah. Okey. Yang seterusnya, keseluruhan robot perlu bergerak menuju bola pingpong. Okey. Sebelum mengambil bola pingpong tersebut, jika robot tersebut mengambil bola pingpong tanpa bergerak ke hadapan, maksudnya pasukan tersebut akan mendapat pungutan markah kosong. Maksudnya tidak layaklah mendapat markah untuk pusingan tersebut. Okey. Dan seterusnya, keseluruhan robot perlu berada. Ini para PTN perlu mengambil kira. Okey, perlu pastikan robot tu semasa mengambil bola dia kena ada dekat kawasan AB sepenuhnya. Dia tak boleh ada dekat kawasan BC dan juga CD, ataupun sebahagian. Contohnya, ada dia punya bahagian tu, masa ambil bola tu dia kena pada BC. Okey, kena pada titik B ataupun melebihi titik B dan sebagainya lah. Okey, perlu berada di kawasan AB. Seterusnya, yang keduanya, okey, robot tu perlu berada di kawasan BC semasa melepaskan bola ke dalam bakul. Okey, kalau tuan-tuan puan-puan lihat, kita ada kawasan BC sepanjang 1 meter. Okey, 1 meter. So maksudnya kawasan yang panjang lah. Okey, dimensi robot kita, kalau kita lihat panjang robot kita hanyalah 30 cm. Okey, maksudnya robot tu boleh melepaskan bola. Okey, robot tu boleh melepaskan bola lepas keseluruhan badan melepasi titik B. Okey, dan robot tu juga boleh melepaskan bola sebelum badannya terkeluar ke C. Okey, so maksudnya dia dalam kawasan BC lah. Okey, tak boleh lebih, tak boleh kurang kedudukan dia lah. Okey, lepas tu kawasan CD apabila menyentuh titik D, maksudnya dia nak buat finishing. Okey, berhenti di titik D. So dia kena keseluruhan robot tu perlu berada di kawasan CD. Okey, jika wujud pelanggaran syarat di atas, maka pasukan tersebut diberi markah sifar untuk pusingan tersebut. Okey, kita akan diadili, seperti yang saya beritahu tadi, kita akan diadili oleh 3 orang hakim, dan juga kita akan buat video recording untuk menentukan kedudukan robot semasa mengambil bola, semasa melepaskan bola, dan semasa menyentuh titik D. Okey, tolong ambil perhatian. Okey, seterusnya, segala keputusan hakim pertandingan adalah muktamad. Okey, sekarang kita bergerak pula pada landasan yang tuan-tuan puan-puan perlu bina untuk buat peringkat negeri, dan untuk peringkat kebangsaan kita akan sediakanlah. Kalau tengok di sini dia ada 4 titik, A, B, C dan D. Okey, di mana A, bola pingpong diletak atas penutup botol. Okey, landasan dia, ukuran landasan dia, okey, daripada cardboard, sini ada cardboard satu. Okey, daripada cardboard 35 cm kita catkan dengan warna putih 1 meter. Lepas tu kita catkan dengan warna hitam lagi 35 cm. Okey, dia titik dia A, B, C dan D. Okey, okey, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana robot tu berfungsi. Untuk kategori sekolah rendah, robot di sini perlu gerak ke hadapan. Okey, perlu gerak ke hadapan, menghampiri bola pingpong dan grab bola pingpong tu, dan terus ke belakang dan masuk kawasan BC yang warna putih ini, dan di kawasan BC dia boleh lepaskan bola supaya bola tu masuk dalam bakul. Okey, robot tu boleh lepaskan bola, mesti lepaskan bola dalam kawasan BC. Katakan dia lepaskan bola semasa sebahagian badan dia berada di kawasan AB.
Okey, robot tu akan dapat markah kosong untuk keseluruhan untuk pusingan tersebut. Okey, lepas robot lepaskan bola di kawasan BC, robot perlu gerak ke kawasan D dan perlu gerak ke kawasan CD dan sentuh cardboard yang ada di sini, okey, di D. Okey, itu adalah task untuk sekolah rendah. Manakala untuk sekolah menengah pula, robot akan diletakkan di kawasan CD. Okey, apabila mula, robot akan bergerak ke bola pingpong dan juga grab bola pingpong di AB dan juga balik ke BC dan buang bola ke dalam bakul. Lepas itu terus ke D dan sentuh di D untuk penamat. Masa akan kita mula apabila robot bergerak dan masa akan ditamatkan apabila bahagian hadapan robot tersebut terkena pada cardboard D. Tuan-tuan, puan-puan boleh rujuk pada kertas konsep dan borang pemarkahan dan juga rubrik pemarkahan yang saya sertakan bersama-sama dengan kertas konsep yang Robotics Challenge yang terbaru. Rasanya kita sudah sampai ke penghujung. Jika PT-PT negeri ada soalan atau kemusykilan untuk ditanya tentang yang Robotics Challenge, bolehlah tanya pada saya melalui grup Telegram yang akan dibentuk dalam masa yang terdekat. Dan grup Telegram ni hanyalah untuk PT negeri sahaja. Okey, so apa-apa boleh hubungi saya melalui Telegram. Thank you.